Selamat pagi dan salam sejahtera semua. Terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini bersama-sama dengan kita untuk forum yang belum kalinya diadakan. Oke, untuk teman-teman semua, tajuk forum kita pada hari ini ialah kawalan kelahiran perlu dibuat di benua Afrika. Oke, jadi saya rasa isu kita pada hari ini sangat menarik untuk kita bahaskan bersama. Oke, tapi sebelum kita melangkah lebih lanjut ke forum kita, ke perbincangan kita pada hari ini, ada baiknya jika saya memperkenalkan dahulu rekan-rekan saya yang bersama dengan saya pada hari ini, sebab saya tidak kesorangan untuk membahaskan isu kita pada hari ini. Oke, kita persilakan untuk kita ada 4 panel pada hari ini. Kita persilakan panel pertama untuk memperkenalkan diri. Kita persilakan saudari Andiana Siona. Dipersilakan saudari. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Indiana Siona Alexius, mengambil kos ijazah sarjana muda pendidikan kimia semester 6. Oke, seterusnya kita persilakan panel kedua, saudara. Persilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama Nur Ansaiza binti Abdulmuni, jurusan ijazah sarjana muda pendidikan kimia semester 6. Oke, dan seterusnya panel kita yang ketiga, saudari Faizatul Aina Nadia. Oke, nama saya Faizatul Aina Nadia binti Abdul Karim, mengambil jurusan ijazah sarjana muda pendidikan kimia dari semester 6. Oke, dan seterusnya panel kita yang terakhir, persilakan saudari Ziani. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Ziani binti Ma'akhir dari jurusan ijazah sarjana muda pendidikan sejarah semester 5. Oke, jadi kita pun sudah berkenalan dengan panel-panel kita pada hari ini yang akan bersama-sama dengan saya untuk membincangkan beberapa perkara sebelum kita mendapat ataupun kita membuat kesimpulan sama ada kawalan kelahiran ini perlu ataupun tidak dibuat di benua Afrika. Jadi tanpa membuang masa, saya akan memulakan forum kita pada hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke perbincangan isu-isu kita, saya akan terlebih dahulu memberikan penerangan secara ringkas mengenai benua Afrika dan kawalan kelahiran, karena pada hari ini forum kita akan berpaksikan kepada dua kata kunci ini. Oke, apabila menyebut mengenai Afrika, kita semestinya sudah terbayang beberapa perkara menarik yang ada di sana, di mana benua Afrika ini sangat sinonim dengan gurun Sahara, di mana gurun Sahara ini merupakan gurun yang terbesar di dunia. Selain itu, Afrika juga adalah tempat di mana terletaknya piramid yang menjadi tarikan pengunjung di merata dunia untuk melawat di Afrika, yaitu di Mesir. Oke, untuk pengetahuan semua, dan saya yakin semua pun sudah mengetahui mengenai perkara ini. Benua Afrika merupakan benua kedua terbesar daripada 7 benua yang ada di dunia ini. Namun begitu, satu fakta yang kita kena tahu mengenai benua Afrika adalah di benua Afrika kita terdapat banyak sumber alam. Namun begitu, antara ke-7 benua yang ada di dunia, benua Afrika merupakan benua yang termiskin. Mengapa perkara ini berlaku, saudara dan saudari sekalian? Karena kurangnya kemajuan di benua ini. Oke, sedikit statistik yang saya ingin kongsikan bersama dengan kita semua pada hari ini. Negara di benua Afrika yang dimana populasinya ataupun penduduk yang sangat padat ialah di Nigeria, yaitu populasinya adalah sebanyak 125 hingga ke 145 juta orang di negara Nigeria. Okay. Negara kedua terbesar di Afrika pula ialah di Mesir, ya, dengan kadar populasi sebanyak 76 juta orang. Oke. Cukup untuk pengenalan kepada benua Afrika, dan saya harap kita semua sudah ada gambaran mengenai apa itu benua Afrika. Saya akan beralih pula kepada apa itu kawalan kelahiran.
Menurut ensiklopedia bebas kawalan kelahiran ataupun juga dikenali sebagai kontrasepsi adalah satu regimen ataupun tindakan atau peralatan ataupun perubatan yang diambil untuk mencegah kebarangkalian untuk mengandung, di mana ini bermaksud kita mengambil tindakan tersebut untuk mengelakkan kita daripada mengandung, bukan kita, untuk semua. Dan ini adalah sekaligus untuk mengawal kadar kelahiran ataupun dalam kata saintifiknya untuk mengelakkan persenyawaan berlaku. Oke, jadi untuk kawalan kelahiran ini secara umumnya kita ada 3 kaidah. Yang pertama adalah dengan menggunakan kaidah hormon. Kaidah hormon ini adalah fungsinya untuk mengawal ovulasi. Contohnya kita dengan contoh kawalan kaidah hormon ini adalah dengan mengambil pil hormon ataupun suntikan. Oke, itu kaidah kedua adalah dengan menggunakan alatan. Contohnya adalah dengan menggunakan kondom, dan seterusnya ialah perbuatan manusia di mana jika pasangan suami istri akan bertindak ataupun mengikut fase tidak subur. Jadi ini adalah 2 kata kunci yang kita akan pegang dari permulaan sampai ke akhir forum kita pada hari ini, yaitu mengenai benua Afrika dan juga kawalan kelahiran. Oke, saya rasa sudah cukup banyak untuk saya bercakap, dan saya rasa rekan-rekan panel kita pada hari ini pun sudah tidak sabar untuk membentangkan hasil lapatan mereka. Oke, jadi tanpa membuang masa, kita akan masuk kepada perkara pertama yang kita perlu ambil perhatian sebelum kita membuat pertimbangan ataupun kesimpulan sama ada kawalan kelahiran perlu ataupun tidak dibuat di benua Afrika. Oke, untuk perkara pertama kita akan mendengar pembentangan daripada saudari Andiana mengenai statistik kelahiran di benua Afrika, jumlah penduduk, kadar kelahiran, dan kadar kematian. Oke, dipersilakan saudari Andiana untuk membahaskan ataupun membentangkan mengenai perkara ini. Dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Selamat pagi kepada semua panel forum pada hari ini. Oke, baiklah, saya mulakan. Seperti yang kita sedia maklum dan telah disebut sebentar tadi oleh saudara Eddie John, benua Afrika merupakan benua kedua yang terbesar di dunia, selepas benua Asia. Oke, sehubungan dengan saiz benua yang besar nih, penduduknya juga adalah ramai dan semakin meningkat saban tahun. Oke, izinkan saya menambah sedikit maklumat dari saudara Eddie John sebentar tadi. Secara keseluruhan, mengikut statistik, populasi di benua Afrika sahaja pada tahun 1950 adalah seramai 177 juta orang. Dan pada tahun ini, tahun 2020 meningkat hampir 8 kali ganda kepada 1,3 bilion penduduk. Peningkatan yang sangat drastik, bukan, saudara dan saudari? Oke, saya teruskan. Saudara dan saudari juga boleh melihat sendiri graf garis pertumbuhan populasi di Afrika dari tahun 1950 sehingga pada tahun ini dari sumber atas talian, yaitu Worldometers. Oke, seterusnya saya ingin membincangkan serba sedikit mengenai kadar kelahiran di Afrika, di benua Afrika. Jika dilihat daripada data yang diperolehi daripada Microtrends, kadar kelahiran semasa pada tahun ini 2020 di benua Afrika adalah sebanyak 3,222 orang. 3,22 kelahiran per 1.000 orang wanita. Sangat banyak, kan? Oke, saudara dan saudari, 3,222 kadar kelahiran pada tahun ini adalah bersamaan dengan 1,22% penurunan jika kita bandingkan dengan kadar kelahiran pada tahun lalu, yaitu pada tahun 2019. Secara keseluruhannya kita boleh rumuskan bahwa benua Afrika mengalami penurunan kadar kelahiran yang ketara dari tahun ke tahun, tetapi masih tinggi jika kita bandingkan dengan benua yang lain ataupun negara-negara yang lain. Oke, manakala bagi kadar kematian pula di benua Afrika mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak begitu ketara. Apa yang saya maksudkan adalah bermula pada tahun 1997 sehingga tahun 2006, kadar
kematian meningkat. Manakala bermula dari tahun 2006 sehingga tahun 2018, kita boleh lihat kadar kematian di benua Afrika semakin berkurang. Oke, yaitu pada 614.000 orang pada tahun 2006 kepada 9.935 orang pada tahun 2018. Namun pada tahun ini, tren ini berubah di benua Afrika seperti yang kita tahu. Seluruh negara, seluruh dunia tahun ini dikejutkan dengan pandemik virus corona kan. Jadinya tren kadar kematian ini sudah pastinya berubah. Sekian saja dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Saudari Andiana. Oke, nampaknya daripada apa yang dibentangkan daripada Saudari Andiana, memang kita lihat statistik kelahiran ataupun secara keseluruhannya penduduk di Afrika ini adalah sangat banyak. Menurut sumber yaitu Scientific American adalah dijangka pada tahun 2100 kadar populasi di Afrika akan mencapai 3 billion hingga ke 6,1 billion pada tahun 2100. Jadi memang tidak dinafikan bahwa pertumbuhan penduduk di Afrika ini adalah sangat tinggi. Oke, jadi kita sudah mendengar bahwa kadar peningkatan kelahiran ataupun kadar pertambahan penduduk di Afrika ini sangat tinggi. Jadi di sini kita akan tertanya-tanya, mengapa perkara ini berlaku? Semestinya akan ada faktor yang menyumbang kepada perkara ini. Oke, jadi untuk membicarakan mengenai faktor yang menyumbang kepada kadar kelahiran, kadar kematian semua yang seperti yang dibentangkan oleh Saudari Andiana sebenarnya tadi, kita mempersilakan panel kedua kita, Saudari Ain, untuk membicarakan mengenai perkara-perkara ini. Dipersilakan Saudari Ain. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seperti yang telah diberitakan oleh Andiana, Saudari Andiana, kadar kelahiran di Afrika adalah sangat tinggi. Jadi apakah perkara yang menyumbang kepada kadar kelahiran yang sangat tinggi ini? Okay, dengan ini saya gariskan 3 faktor yang menyumbang kepada kadar kelahiran yang tinggi ini. Okey, yang pertama adalah taraf pendidikan yang rendah, di mana di benua Afrika kebanyakan daripada penduduk di sana berkahwin awal, di mana kahwin awal ini adalah berkahwin di bawah umur 18 tahun. Okey, apabila mereka berkahwin awal, maka kadar kesuburan akan meningkat kerana jangka masa yang sesuai untuk melahirkan anak adalah pada berumur 15 hingga 44 tahun. Jadi mereka mempunyai kadar kesuburan yang tinggi kerana kebanyakan daripada mereka berkahwin awal. Okey. Menurut daripada buku yang ditulis oleh Bloom, Canning dan Chang, 70% hingga 80% pelajar sekolah rendah di sana menamatkan sekolah tanpa dapat membaca buku dengan bahasa ibunda mereka sendiri. Ini menunjukkan bahawa taraf pendidikan mereka di sana adalah sangat rendah. Dan kajian daripada Walker pada tahun 2012 juga mendapati bahawa lebih kurang 40% daripada wanita yang berumur 20 hingga 24 tahun di seluruh dunia berkahwin di bawah umur 18 tahun tinggal di Sub-Saharan Afrika. Ini bermakna kebanyakan daripada dunia ni yang berkahwin awal tinggal di Afrika. Okey, bergerak kepada faktor yang kedua adalah tidak mengamalkan perancangan keluarga. Okey, menurut Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri, perancangan keluarga adalah menentukan
bilakah masa yang sesuai untuk mempunyai anak, jarak kehamilan dan berapa bilangan anak yang ingin dimiliki. Okey, untuk perancangan keluarga seperti moderator kita telah katakan sebentar tadi, ada beberapa kaedah yang boleh digunakan. Dan di Afrika, kajian yang dilakukan oleh Holscher pada tahun ini, tahun 2020, wanita di selatan Afrika tidak mengetahui tentang pengetahuan berkenaan perancangan keluarga kerana di sana kurang perbincangan mengenai perkara ini, menyebabkan mereka tidak mengetahui tentang perancangan keluarga, seterusnya menyumbang kepada kadar kelahiran yang tinggi. Okey, untuk faktor yang ketiga adalah dasar kerajaan. Seperti yang kita tahu, di Malaysia kita ingin meningkatkan kadar kelahiran. Di mana di Malaysia pelbagai insentif yang telah diberikan kepada rakyat seperti cuti bersalin, dinaikkan dan sebagainya. Di Jepun juga ibu bapa menerima 5,000 yen atau $50 sebulan bagi setiap anak yang dilahirkan. Namun begitu, berbeza pula situasi di China kerana di China pada tahun 1980 sehingga 2016 mereka mengamalkan one child policy atau polisi satu anak untuk mengawal kadar kelahiran yang tinggi. Namun begitu, pada 2016 mereka membenarkan rakyat untuk mempunyai dua orang anak. Berbalik kepada perbincangan kita di Afrika tidak ada polisi atau dasar kerajaan yang ketat untuk mengawal kadar kelahiran yang tinggi ini. Ini menyebabkan kadar kelahiran yang tinggi di Afrika. Okey, jadi secara rumusannya, 3 faktor utama yang menyumbang kepada kadar kelahiran yang tinggi di Afrika adalah taraf pendidikan yang rendah, tidak mengamalkan perancangan keluarga dan dasar kerajaan yang tidak ketat. Okey, itu sahaja antara faktor yang saya boleh gariskan dalam perbincangan kita ini. Okey, terima kasih. Oke, terima kasih Saudari Ain Suhaiza. Oke, menurut panel kita yang kedua ini, faktor mengapa berlakunya pertambahan penduduk yang berlebihan di Afrika, terdapat 3, Bu. Jadi menurut daripada saya sendiri, memang 3 perkara ini jika tidak diamalkan akan menyebabkan kejadian ini berlaku. Jadi seperti yang kita sudah maklum, jika sesuatu perkara itu berlebihan atau berkurangan, mestinya ada kesan samping. Begitu juga situasi di benua Afrika. Jika penduduk berlebihan ataupun berkurangan di dalam case benua Afrika ini, mestinya kesan jika berlakunya berlebihan penduduk di benua Afrika ini. Jadi untuk membincangkan perkara ini, kita persilakan panel kita yang ketiga, Saudari Faizal Aina, untuk membentangkan ataupun membicarakan mengenai kesan pada benua dari segi ekonomi, daripada segi sosial, daripada segi masyarakatnya jika perkara ini terus berlaku. Oke, tanpa membuang masa, saya mempersilakan panel kita yang ketiga, Saudari Faizal Aina, untuk membicarakan perkara ini. Dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada moderator dan panel-panel kita yang lain. Terima kasih diucapkan kepada moderator kita pada hari ini, Saudara Eddie John. Jadi saya akan membincangkan tentang peningkatan kadar kelahiran di benua Afrika yang mana telah memberi kesan dari sudut politik dan sosioekonomi negara ini. Jadi,
Untuk yang pertama saya akan membincangkan tentang peningkatan kadar kelahiran kepada benua Afrika dari sudut politik. Okey, apa yang berlaku apabila peningkatan kadar kelahiran ini meningkat di benua Afrika. Yang pertama konflik antara golongan pemerintah. Okey, peningkatan kadar kelahiran di benua Afrika akan mengakibatkan peningkatan jumlah di benua tersebut. Hal ini demikian seterusnya akan meningkatkan kadar migrasi keluar dari benua tersebut. Kebanjiran migrasi keluar dari benua Afrika ke benua lain seperti Amerika akan mendatangkan masalah kepada golongan pemerintah. Contohnya, isu kebanjiran warga Afrika di Amerika telah menjadi isu hangat yang telah diperkatakan. Kalau di negara kita sendiri, Malaysia, dapat kita lihat warga Afrika, terdapat ramai warga Afrika di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur, Kuala Lumpur lah khususnya. Contohnya di Jalan Choket Road, di Pasar Raya, pasar-pasar Borong, semua tu akan ada masalah kebanjiran warga Afrika. Seterusnya, bebanan kerajaan menjadi sangat besar. Peruntukan kerajaan biasa diberikan kepada kemudahan asas seperti pendidikan, kesihatan, jaringan, perhubungan untuk menampung jumlah penduduk yang ramai. Sekiranya kawalan kelahiran tidak dikawal, benda ni akan menjadi duri dalam daging. Khususnya untuk kerajaan lah, pihak kerajaan. Sebabnya pihak kerajaan akan menjadi terbeban. Seterusnya kerajaan akan terpaksa berhutang dengan Bank Dunia dan IMF, iaitu International Monetary Fund. Seterusnya kita akan melihat dari sudut sosioekonomi. Kesan penduduk berlebihan, maksudnya kadar kelahiran yang meningkat terhadap sosioekonomi ni akan mengakibatkan kadar pengangguran yang tinggi. Contohnya, apabila kadar kelahiran tidak dikawal, golongan muda akan lebih ramai pada masa akan datang. Seterusnya, peluang pekerjaan yang ditawarkan sedikit. Jadi, kadar pengangguran akan menjadi tinggi. Aras penduduk tidak boleh ditampung dengan kemampuan sumber pekerjaan yang terhad atau tidak dipelbagaikan. Persaingan tinggi dan ini akan menyebabkan pengangguran semakin ketara yang mendorong kepada masalah sosial dan migrasi. Contoh, apabila pengangguran menjadi tidak terkawal diakibatkan oleh peningkatan kadar kelahiran ini, masalah seperti masalah jenayah akan berlaku. Di sesetengah negara, kadar pengangguran melebihi 3% seperti di Indonesia. Okey, seterusnya kita lihat dari segi fenomena kemiskinan dan kemunduran. Okay, apabila kadar kelahiran menjadi semakin meningkat dan tidak terkawal, fenomena kemiskinan dan kemunduran akan berlaku. Lingkaran kemiskinan ini berpunca daripada pendapatan per kapita yang rendah, ekoran penduduk yang terlalu ramai. Pendapatan keluarga akan menjadi kecil. Kesannya kuasa beli dan tabungan akan menjadi rendah. Ini menyebabkan kemunduran, taraf hidup penduduk yang rendah. Ekonomi secukup hidup. Maksudnya hanya untuk memenuhi keperluan asas sahaja. Okey, seterusnya apabila kadar kelahiran ini meningkat, akan berlakunya masalah perumahan. Kiranya apabila penduduk menjadi ramai, masalah perumahan akan berlaku. Keupayaan pemilikan rumah menjadi terhad, harta tanah menjadi mahal, kos rumah juga semakin tinggi dan akan berlaku fenomena setinggan. Perumahan atau setinggan, kesesakan, pencemaran alam sekitar, wabak penyakit yang seterusnya menjejaskan kesihatan penduduk dan lain-lain seperti indeks kualiti hidup yang merosot. Jadi itu sahaja yang boleh saya katakan untuk kesan peningkatan kadar kelahiran
kepada benua Afrika. Terima kasih. Oke, terima kasih panel kita yang ketiga, saudari Faizal Aina, panjang lebar penjelasan dari saudara tadi. Oke, saya ingin mengulas sedikit mengenai perkongsian saudari Faizal Aina. Jika kita lihat kesan daripada kelebihan penduduk di Afrika itu sendiri seperti kemiskinan, pengangguran. Jika kita bandingkan dengan negara kita sendiri, walaupun negara kita mempunyai tahap kelahiran yang sebagai katakan normal, tapi pengangguran masih berlaku. Mari coba kita bayangkan jika di Afrika di mana lebihan penduduk. Jadi saya rasa semua kita dapat bayangkan bagaimana tahap pengangguran di Afrika, tahap kemiskinan yang berlaku di sana. Jadi apa-apa pun kita tunggu sampai ke akhir forum ini, kita dengar pendapat panel masing-masing sama ada perlu atau tidak kawalan kelahiran ini kita buat di benua Afrika. Oke, tapi sebelum itu kita dengar satu lagi perkara yang kita perlu bicarakan sebelum kita beralih pada kesimpulan. Sama ada perlu atau tidak kawalan kelahiran ini dibuat. Oke, untuk panel kita yang keempat, saudari Ziani, saudari akan membicarakan bagaimana kawalan kelahiran ini dibuat dan apakah kesannya, dan saudari juga akan memberikan contoh-contoh negara yang sudah pun membuat kawalan kelahiran ini, karena kawalan kelahiran ini bukanlah satu perkara yang baru. Jadi kita tanpa membuang masa, tanpa berlengah lagi, kita semua pun ingin mendengar mengenai perkara ini. Saya persilakan saudari Ziani untuk membicarakan mengenai perkara ini. Dipersilakan saudari. Okey, terima kasih moderator. Okey, program kawalan kelahiran telah dijalankan oleh kebanyakan negara Asia bagi mengurangkan kadar kelahiran semula jadi untuk mengatasi masalah pertumbuhan penduduk yang pesat. Okay, negara-negara di Asia seperti China, Thailand, Indonesia, Singapura, Filipina dan Malaysia turut menjalankan program kawalan kelahiran seperti program perancangan keluarga, seperti pencegahan kehamilan melalui penggunaan pil perancang, penggunaan kondom, pengguguran serta meningkatkan umur berkahwin yang dijalankan di Indonesia. Filipina dan Thailand kurang mendapat sambutan daripada rakyatnya. Hal ini demikian kerana taraf pendidikan rakyatnya yang rendah dan suka menerima perubahan. Kaum wanita di luar bandar sukar menerima teknik pencegahan kehamilan moden kerana pengaruh adat resam yang kuat. Masalah buta huruf juga menjadi sebab kegagalan program ini kerana mereka tidak tahu cara-cara menggunakan alat-alat pencegah kehamilan dan kekurangan maklumat tentang kebaikan amalan perancangan keluarga. Seterusnya, dasar kerajaan juga penting dalam menentukan keberkesanan program kawalan penduduk. Contohnya, langkah yang dijalankan oleh kerajaan Singapura pada tahun 1970-an yang menghendaki setiap keluarga mempunyai hanya 2 atau 3 orang anak sahaja. Langkah yang bersifat perundangan turut melibatkan akta, denda, seperti tiada bantuan pendidikan, kesihatan dan sosial bagi anak yang seterusnya. Langkah ini telah menampakkan keberkesanan dalam mengatasi masalah pertumbuhan penduduk negaranya. Langkah yang sama turut diambil oleh kerajaan China yang mengehadkan satu pasangan hanya boleh memiliki seorang anak sahaja. Tindakan undang-undang seperti menaikkan cukai pendapatan isi rumah, tidak memberi taraf kewarganegaraan serta menarik balik pemberian kemudahan jika didapati pasangan melanggar peraturan tersebut. Okey, selain itu kerajaan juga memberikan pelbagai insentif kepada keluarga yang memiliki seorang anak seperti pemberian beasiswa, pendidikan percuma dan subsidi rawatan percuma. Okay, Thailand dan Indonesia telah berusaha meningkatkan pengeluaran dan memajukan ekonomi negara dengan mempelbagaikan
pengeluaran hasil negara di samping menjaga kebajikan sosial penduduk seperti meningkatkan taraf pendidikan dan kesihatan sebagai langkah untuk mengatasi masalah lebihan penduduk di negara mereka. Okey, itu saja yang boleh saya ulas. Contoh-contoh negara yang telah telah mengadakan program kawalan kelahiran. Oke, demikianlah daripada panel terakhir kita, yaitu mengenai kawalan kelahiran, di mana bagaimana kawalan kelahiran ini buat, apakah kesannya, dan juga contoh-contoh negara yang telah pun menjalankan kawalan kelahiran ini. Oke, jadi saya rasa kita sudah membicarakan perkara-perkara penting untuk kita beri pertimbangan sama ada kawalan kelahiran ini perlu atau tidak dibuat di benua Afrika. Oke, jadi tanpa membuang masa, kita akan mendengar pendapat daripada panel-panel kita pada hari ini. Sama ada perlu ataupun tidak kawalan kelahiran ini dibuat di Afrika. Oke, so kita mulakan, kita akan dengar pendapat daripada panel pertama kita, daripada saudari Andiana. Oke, dipersilakan saudari. Okey, pada pendapat saya, memang perlu kawalan kelahiran di benua Afrika dijalankan ataupun dilaksanakan seperti mana pada masa ini kita sendiri telah melihat kesan-kesan yang dialami oleh penduduk benua Afrika seperti kebuluran disebabkan sumber yang terhad. Ini bermaksud penduduk di benua tersebut sudah berlebihan daripada sumber yang ada. Tetapi untuk mengatasi masalah ini, masalah tunjang seperti faktor-faktor yang telah dibahaskan oleh saudari Ain sebentar tadi, seperti amalan perkawinan pada usia muda dan juga kegagalan amalan perancangan keluarga ini perlu diatasi dahulu supaya kawalan kelahiran dapat dilaksanakan di negara Afrika tersebut. Terima kasih. Oke, nampaknya panel pertama kita pada hari ini menyarankan ataupun bersetuju bahwa kawalan kelahiran ini perlu dibuat di Afrika. Oke, saya juga ingin memberikan pendapat, tapi namun sebelum saya memberikan pendapat, kita persilakan dahulu panel-panel kita pada hari ini. Oke, kita jemput panel kedua kita untuk memberikan pendapatnya sendiri. Kita persilakan saudari Ain. Okey, baiklah. Terima kasih moderator. Dari pendapat saya, memang perlu untuk dibuat kawalan kelahiran di Afrika. Seperti yang telah saudari Ziani perkatakan sekadar tadi, China telah pun mengamalkan one child policy. Tetapi saya ingin menambah sedikit, di China sekarang negara tersebut baru merasakan bahawa polisi satu anak itu turut merugikan mereka. Jadi untuk di benua Afrika, saya berpendapat bahawa polisi yang perlu dibuat di benua Afrika ini perlu diteliti dengan sebaiknya supaya tidak mengalami masalah yang sama dengan seperti di China tadilah. Jadi perlu dibuat kawalan kelahiran di Afrika, tetapi perlu mempunyai polisi yang telah diteliti terlebih dahulu. Okey, itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih panel kedua, saudari Ain. Oke, sebentar tadi saudari Ain ada menyebut mengenai polisi satu keluarga satu anak. Ini mengingatkan saya kepada perkara yang sama berlaku kepada negara Singapura, di mana ada fenomena baby boom selepas Perang Dunia Kedua. Selepas Perang Dunia Kedua berlakunya baby boom dan negara tersebut mengamalkan one family one child. Tapi apabila semakin tahun mereka menyadari bahwa polisi ini merupakan satu kelemahan, yaitu mereka tidak dapat menambah semula ekonomi, membangun ekonomi, kekurangan tenaga kerja. Jadi polisi ini dihapuskan dan negara tersebut yaitu Singapura pun menggalakkan penduduknya agar mempunyai satu keluarga lebih daripada satu anak. Oke,
kita persilakan panel kita yang ketiga untuk memberikan pandangan mengenai kawalan kelahiran di benua Afrika, sama ada perlu ataupun tidak. Oke, dipersilakan saudari Aina. Okey, pada pendapat saya, pengawalan kadar kelahiran perlu dijalankan supaya isu pelambakan penduduk dapat dikawal dari masa ke semasa. Okey, kalau kita lihat sebenarnya kadar kelahiran yang stabil, orang cakap kiranya normal diperlukan supaya nanti generasi muda yang akan menjadi pelapis kepada golongan yang tua diperlukan di negara, contohnya di negara-negara luar ataupun di negara sendiri untuk menjadi sebagai tenaga kerja. Tetapi sekiranya kadar kelahiran dikawal, ia akan menjadi tidak stabil untuk negara itu. Contohnya sumber dengan penduduk tu tidak menjadi stabil. Ratio dia nisbah kepada penduduk lebih ramai, lebih tinggi daripada nisbah sumber. Jadinya akan menjadi ketidakcukupan sumber kepada penduduk tersebut. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Oke, terima kasih saudari Aina. Oke, dan seterusnya kita dengar pendapat daripada panel terakhir kita, yaitu saudari Ziani. Silakan saudari. Okey, pada pendapat saya, jika sesebuah kerajaan tu dia mampu mengawal kadar kelahiran, ekonomi dan bekalan makanan juga mencukupi, tidak perlulah dibuat benua Afrika. Tapi jika sebaliknya perlulah dibuat benua Afrika. Tapi jika kita lihat di Indonesia, saya rasa perlu dibuat benua Afrika sebab untuk mengatasi masalah lambakan penduduk. Tapi jika kita tengok Indonesia sekarang, dia untuk mengurangkan lambakan penduduk di negaranya, dia banyak menghantar penduduk di Indonesia untuk bekerja di Malaysia. Jadi dapat mengurangkan lambakan penduduk di negaranya. Dan apabila penduduknya pulang ke negara asal, negaranya akan menguntungkan kerana pertukaran mata wang. Okey, itu saja daripada saya. Oke, terima kasih kepada semua panel kita pada hari ini sudah pun memberikan pendapat mengenai perlu ataupun tidak kawalan kelahiran ini dibuat di benua Afrika. Jadi saya rasa semua pun bersetuju bahawa di benua Afrika ini perlu dijalankan kawalan kelahiran kerana seperti yang dibentangkan sebenarnya tadi oleh saudari Faizatul Aina, ada kesan daripada lebihan penduduk ini lebih kepada impak negatif dan ini tidak baiklah untuk pembangunan sebuah negara itu. Okay, sebab jika mengikut kepada yang saya sebutkan seperti tadi daripada artikel Scientific American, menjelang tahun 2100 jumlah penduduk di Afrika ini akan mencecah pada 3 bilion hingga ke 6.1 bilion jika tidak dikawal kadar kelahiran ini. Jadi adalah apa yang kita dapat simpulkan daripada perbincangan kita pada hari ini, kadar kawalan kelahiran di benua Afrika perlu dijalankan demi kebaikan negara itu sendiri. Oke, jadi saya rasa itu sahaja daripada kami semua pada hari ini. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami dalam forum kita pada hari ini yang bertajuk kawalan kelahiran perlu dibuat di benua Afrika. Oke, so itu saja. Sekian dan terima kasih.